Hai, Assalamualaikum. Yes, anda bersama dengan Cik Nap dalam podcast Kongsi Terang. Hari ini Cik Nap happy sangat. Happy, tahu kenapa? Okey, tak apa. Kejap lagi Cik Nap akan beritahu. Terima kasih kepada penonton dan juga pendengar podcast Kongsi Terang ini yang setia bersama dengan kami semua dalam podcast Kongsi Terang. Terima kasih banyak. Dan kepada yang baru saja menonton dan juga baru saja mendengar, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, Sufi House di channel YouTube. Like, comment and share, and don't forget to click bell notification to get more videos from us. Okay, so hari ini seronok tak seronok saya nak seronok ini, because this is one of guest yang kita bawa peminat dari dulu dari sekolah lagi. So setiap episod memang kita akan bawakan tamu istimewa, dan mereka akan ada topik untuk mereka kongsikan kepada kita semua. So untuk topik hari ini, tajuk dia adalah dari kumpulan ke Solo. So siapa itu? Siapa tamunya itu? So guys, kita kenalkan Abang Amir Munawir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bang kerana sudi bersama dengan Cik Nap and all the team dalam podcast Kongsi Terang ni. Terima kasih jemput saya. Alhamdulillah. Nak panggil Amir Munawir, Amir Yusof, Amir Rafish? Panggil Amir. Amir. Okey, Amir. Panggil Amir ya. Dia sebab Amir Rafish tu masih lagi melekat kan. So mungkin dekat luar sana abang dah banyak kongsikan kot tentang perjalanan karier daripada Rafish sampai sekarang. So kepada peminat ataupun penonton dan juga pendengar mungkin tak tahu punca Abang Amir daripada Rafish sekarang ni dah bergerak. Mungkin ada asbab yang abang nak review, yang kongsi bagi kita yang mendengar, menonton ni terang betul. Okay. InsyaAllah. Okey, saya Alhamdulillah saya kenalkan diri saya semula. Saya Amir Munawir bin Yusof. Okey, asal dari Alostar, Kedah. Okey, saya datang ke KL pada tahun lebih kurang 2000 lah. Okey, 99 2000 tu. Saya datang dengan hati yang hati yang ingin membuka hidup saya lah. Okay, tapi membuka hidup saya dalam alam pekerjaan lah. Okay, tapi sebelum tu saya memang dah study di KL. Jadi Alhamdulillah waktu saya college di KL tu, saya memang dah nampaklah scene hiburan waktu tu. Terutama sekali scene yang saya minat lah, scene music, lebih kepada R&B gig macam tu lah. Okay. Saya memang muzik yang saya dengar daripada kecil sebenarnya lebih kepada lagu-lagu R&B lah. R&B. Stevie Wonder, Babyface, Anita Baker. Saya banyak dengar daripada kaset abang saya, kakak saya. Dan saya memang suka lagu R&B soul ni daripada kecil. Okay. So memang melodi tu memang dah melekat lah, pilihan jiwa lah. Jadi bila saya datang ke KL pada waktu saya belajar semua tu, saya nampaklah ada scene yang scene ke arah tu lah, ke arah ada gig. Tapi saya macam tak adalah macam serius sangat nak join. Tapi saya tahu ada benda-benda macam ni. Okay. So habis saya dah grad semua, saya memang suka nyanyi. Daripada sekolah lagi, masuk choir, masuk pertandingan. Sekolah tak pernah lah pergi yang persendirian ni. Tak pernah lah audition nak jadi artis semua, tak pernah. Sebab saya memang tak nampak lah diri saya jadi penyanyi tu. Tapi cikgu-cikgu kat sekolah memang selalu tolak saya untuk mewakili, untuk menyanyi dalam kumpulan lah. Jadi saya rasa lah, nyanyilah. Adalah pengalaman choir semua. Sampailah saya datang ke KL bekerja. Kerja tak kena-mengena dengan bidang muzik lah. Tapi tu yang saya cakap, kadang-kadang Allah susunan Allah tu cantik, sangat cantik tapi unik. Macam tu. Cantik, unik, yang mungkin tak akan kita nampak habis, kecuali lah kita melaluinya, kita merasainya, dan kita menjalanilah proses tu. So, saya
hari pertama saya datang KL, esok saya start nak kerja. Malam tu saya dah duduk dengan Helen Yap. Okay. Saya tak kenal siapa Helen Yap, tapi saya macam tahu juga ni Helen Yap ni. Sebab satu hari sebelum saya datang KL, saya tengok ada satu rancangan muzik kat TV. Okay. Interview Helen Yap. Okay. Komposer lagu waktu tu banyak menulis untuk Siti Nurhaliza. Jadi saya macam esok ni nak datang KL, malam tu saya tengok TV, Helen Yap punya interview, dia tengah cerita pasal lagu-lagu yang dia buat untuk Siti Nurhaliza. Saya macam Chinese. Saya macam terfikir, komposer Cina macam tu lah kan. Esok saya datang KL, saya sampai KL, lusa tu saya nak start kerja lah, lebih kurang macam tu. Malam tu kawan saya bawa saya pergi lepak, ada rumah kawan dia. Sampai rumah tu ada piano, ada mic semua. Rupanya itu tempat jamming. Dia orang memang kawan-kawan di KL ni jamming lah. Dekat Shah Alam, sorry, bukan KL. Shah Alam. Masa tu umur apa? Itu sekarang menengah? Apa? Tak. Cerita dah nak kerja. 20-an lah, 20-an. Okay. So, bila saya tengok kawan saya ni, salah seorang lah dekat rumah tu, dia duduk dekat keyboard, dia main macam wow, masya-Allah. Tapi terror lah, rupanya budak muzik UiTM. So dia orang pun jam. Lepas tu dia orang ajak saya nyanyi sekali. Saya macam alamak, tak apalah, tak tahu lagu yang dia orang tahu kan. Dia orang nyanyi lagu dia orang lah. So pendekkan cerita, saya jam lah, tak ingat lah lagu apa. Tapi lepas jamming tu, dia orang macam okey lah, suara dia nak tak masuk grup kita. Wish, terus ajak saya masuk grup kan. Saya gelak lah, kata tak, nyanyi suka-suka je apa semua. Okay. So dia orang malam tu, dia orang kata lepas ni kita ada nak lepak dengan seorang kakak lah. Dan juga dekat PJ, jom lah ikut sekali lepas jamming tu. So dia orang bawa saya jumpa Helen Yap. Tu rupanya tu macam project band Helen Yap lah untuk tahun tu. Untuk waktu tu saya pun macam terus berkenalan. Oh ni Helen Yap. Okay tak apa, pendekkan cerita lagi, saya pula bekerja di Taman Tun. Di Taman Tun ni tempat markasnya Rough Edge lah. Waktu tu Rough Edge bukan nama Rough Edge pun, nama dia Vibe. Waktu tu saya kenal lah Zain dan kawan-kawan yang lain lah. Nampak adalah lah semua. Tapi waktu tu scene gig lah. Waktu tu minta maaf kalau saya silap. Tapi time tu saya dengan fikir nak kerja. Nak kerja apa? Kerja apa? Saya kerja office lah waktu tu. Kerja office. Masa tu dah bekerja lah? Baru start lah. Baru start. Sebelah saya punya office tu satu pejabat penerbitan Karangkraf. So waktu tu nampak banyak lah artis duduk lalu lalang. Saya macam ada penyanyi lah, pelakon lah. Saya nampak. Itu saya pula saya kerja di situ, saya berkawan pula dengan editor di pejabat tu. Jadi saya sempatlah berkenalan dengan ramai orang-orang dalam industri. Sampailah Helen Yap yang pertama sekali membuka pintu untuk saya cebur secara aktif dan secara profesional sebagai penulis lirik dan penulis lagu, dan terus berdaftar dengan MCP waktu tu. Dan saya mula ambil peluang bila habis office ataupun cuti, saya pergi jadi buat BVs lah kan, untuk show untuk artis. Waktu tu adalah beberapa artis yang saya buat ni lah, BV dalam recording. Saya buat lirik untuk artis-artis waktu tu. Dan waktu tu saya tak pernah terfikir lah nak edit penyanyi yang betul-betul ni, sebab saya tak nampak lah saya nak duduk atas stage menyanyi, masuk kumpulan mana-mana. Sampailah saya ditemukan dengan pertandingan lah. Pertandingan ni nama dia Sony Face On. Saya mewakili projek grup Helen Yap waktu tu. Nama grup tu Nice One. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah dalam competition tu kumpulan saya dapat nombor 1, Rough Edge nombor 2. Tapi saya lebih suka pada Rough Edge ni sebab lagu yang dia bawa tu lagu yang saya minat. Nice One ni vocal group yang bagus. Cuma genre dia mungkin kurang lah. Dan saya memang berkawan dengan Zain waktu tu. So pendekkan cerita, satu hari Zain jemput saya datang ke satu show dia orang di Planet Hollywood. 4 minggu tu saya datang. Minggu yang show yang last tu, minggu keempat tu, dia jemput saya pergi jumpa kawan-kawan semua. Dan dia minta dia jemput saya masuk dalam grup tu lah, grup Rough Edge. Saya waktu tu macam wow, ni grup ni bagus ni, dengan attitude lah, dengan style semua kan. Saya macam wow, ni grup gila lah. Saya memang peminat lah Rough Edge. Zain jemput dan dia orang bincang, dia orang setuju untuk ajak saya masuk dalam grup tu.
So saya terimalah pelawaan sebab saya nampak macam Rafiq ni macam sempoi je, dia layan gig je, show macam tu, saya rasa okey lah. So genre yang dibawa masa tu memang R&B lah. R&B, hip hop R&B. Tapi saya lebih kepada R&B punya sound yang Rafiq ni, dia ada sound yang saya suka lah. Jagadesh, Drew Hill, dia bukan R&B yang jiwang-jiwang sangat, walaupun saya sukalah R&B jiwang ni. Tapi dia orang style tu memang R&B yang hype sikit lah. Yang style lah. Tu cerita dia. Saya boleh kata sebab saya duduk di Taman Tun, saya dikenalkan dengan orang-orang penting dalam industri, dia jadi tiba-tiba terus involve. Dan saya menulis secara profesional sebagai penulis lirik dan penulis lagu. Waktu tu di bawah di bawah Helen Yap lah, di bawah publishing house Helen Yap. Jadi saya rasa rezeki saya macam tu. Bukan macam saya plan nak jadi penyanyi ke masuk audition ke. Saya bukan yang kategori itulah. Jadi saya rasa bakat saya ni dibimbing dan disalurkan melalui perkenalan saya, network saya lah, networking lah. Alhamdulillah. Okay, right Abang Amir. So kita nak berehat seketika. Kita dah dengar sedikit sejarah ringkas perjalanan Abang Amir ni macam mana daripada Kulim bang daripada Kulim main KL nak bekerja, tiba jumpa Rafiq. So itu perjalanan dia. So kita nak sambung sebentar saja lagi. So kita nak break dulu. Guys, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Okey, anda kembali bersama dengan Cik Nap lagi dalam podcast Kongsi Terang. Terima kasih kepada you all yang masih lagi setia bersama dengan Cik Nap dalam podcast Kongsi Terang ini bersama dengan tetamu istimewa kita Abang Amir. Right. Terima kasih Abang Amir. Tadi dah borak sikit tentang sejarah perjalanan hidup Abang Amir ni. Okey bang, cut to the shot lah Alright. Tadi abang dah cerita macam mana perjalanan abang jumpa dengan Rafiq. Setelah berpuluh tahun bang berpuluh tahun kot dengan Rafiq. Okey. Berpuluh tahun kan? Berpuluh tahun. Agak-agak berpuluh tahun. 10 tahun kot? 11 tahun 11 tahun. Dengan Rafiq 11 tahun. Kejap gitu cerita. Okey lah, selama berdekad lah. Berdekad dengan Rafiq. Dan sebelum ni pun korang pernah berehat seketika. And then abang Amir kembali dengan buat solo. Kemudian ada satu time tu berjumpa balik, regroup balik, and then come out dengan single seperti mereka. Yang sekarang ni bang, tiba-tiba keluar masuk bang. Macam mana tu? Abang sebenarnya apa bang sebenarnya? Sebenarnya situasi lah yang buat bagi kami disusun macam ni. Contoh dia, saya sebenarnya betul-betul secara rasmi, ramai orang ingat saya ni lama kan Rafiq. Jadi secara rasmi bersama 5 tahun je. Betul-betul 5 tahun. Dan saya pun waktu saya di Flower untuk join group Rafiq, saya macam dalam hati saya terlintas satu benda macam aku tak pernah buat benda ni. Alamak, nak jadi serius ni, nak kena jadi penyanyi ni. 5 tahun since? 5 tahun kejap Okey, yang saya tahu tahun yang saya keluar secara rasmi juga tau. Saya keluar secara rasmi 2007. Maksudnya 2002 kan? Betul tak? 2002. 2002 secara official saya masuk. Sebab saya masuk terus sign tau. Okey. So waktu tu under recording label lah. So memang 5 tahun je secara rasmi. Okey. Sebab saya masuk tu Rafiq dah tak indie dah terus sign, dah ada record label, dah ada budget, dah buat album. Maksudnya Rafiq bukan zaman gig dah time tu. So saya memang dah mainstream betul lah. Saya waktu tu saya macam wow, masya-Allah dengan Rafiq ni sebab saya di Flower. Saya ingatkan dalam scene gig lah, gig atau dinner show macam sempoi lah, indie lah. Tapi rupanya bila masuk ke dalam recording label ni dah jadi mainstream dan kita melalui jalanan-jalanan mainstream lah. Okay, kena ada lagu yang catchy, kena kena jadi milik rakyat lah. Kena promo, kena jadi artis tempatan milik rakyat, lebih kurang macam tu. Dengan identiti yang kita bawa, alhamdulillah masih lagi sama tentu cita rasa, tapi kena cater juga untuk permintaan market lah waktu tu. So jadi saya masuk 2002.
Hingga 2007 saya keluar dan memang ada press conference pun waktu saya keluar. Ya, betul. Jadi lepas juga saya pakai keluar, baju hitam tu, okey. Pakai baju hitam semua. Tengok. So waktu saya keluar tu memang saya dah bulat, memang keluar terus lah. Saya rasa 5 tahun yang alhamdulillah yang banyak saya belajar dengan Rafiq. Laluan-laluan yang saya belajar banyaklah ilmu yang saya dapat sepanjang 5 tahun yang compact tu, solid. Saya kenal, Allah temukan saya dengan orang-orang yang hebat-hebat lah. Dan sehingga hari ini pun masih lagi menjadi kawan sampai hari ni. Yalah. 2007 abang keluar and then ambil masa berapa lama untuk keluarkan Surung Abang? 2007 saya terus terang saya keluar tu, saya bagi tahu terus terang saya memang dah penat dah dalam scene muzik lah. Penat atau kecewa? 5 tahun yang boleh kata tak rehat lah. Betul-betul betul. Alhamdulillah lah. Allah bagi betulnya 5 tahun lah. Kan? So 2007 tu lebih kurang saya tengah nak detox lah, lebih kurang. Macam nak reset button otak saya. Dan waktu tu juga kalau boleh saya kongsi, saya memang sedang mencari diri saya lah sebenarnya. Mencari diri dalam kerohanian, benda-benda macam tu lah. Dah sampai umur kan, semua orang akan lalu benda-benda yang macam bila aku nak solat penuh ni, macam tu lah. Bukanlah saya nak buka aib, tapi maksud dia kita ni ada hala tuju kita kan. Macam bukanlah ada orang, saya laluan saya macam tu lah. Saya tu bila lah aku nak jaga balik apa yang wajib, jaga diri aku balik, mungkin aku insyaAllah akan ada keluarga. So banyak benda yang banyak ke arah tu, mencari diri lah. Itu terdetik masa sebelum nak keluar? Ada unsur-unsur yang bukan unsur je, memang kita ni macam ni lah. Kita ni manusia, kita memang kena ada rancangan lah kan. Kita merancang, Allah yang tentukan, dan pastilah Allah punya rancangan tu lebih hebat. Saya pun tak pernah terfikir yang saya nak macam apa-apa. Saya cuma nak jaga diri saya je. Saya fikir kalau nanti macam ni sampai bila, macam tu lah dalam hati saya lah. Untuk saya, bukan untuk mungkin yang lain artis di luar pandai jaga diri. Saya rasa scene entertainment ni terlalu heavy untuk saya kalau saya nak proceed lagi. Walaupun saya dah tahu dah nak ke mana je, setakat tu je lah kan. Mana ada apa dah. Paling terror pun artis tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Lepas tu buat apa lagi? Sama juga kan. So alhamdulillah semua orang ada dia orang punya target dalam hidup, dalam bidang masing-masing. Tapi saya sebenarnya muzik ni bukan matlamat utama dalam hidup saya. Bukan. Muzik ni sekadar hiburan je bagi saya. Hiburan yang kalau hiburan tu boleh menenangkan jiwa, yes, itulah yang kita cari. Tapi sebenarnya muzik bukanlah matlamat hidup kan. Matlamat kita Allah dan Rasulullah SAW. Dan itu je lah yang membuat bagi saya membuat keputusan untuk mengundur diri. Dan kebetulan waktu itu saya macam ada peluang untuk buat benda yang barulah, bidang yang saya lebih minat. Jadi saya diizinkan bunuh diri secara rasmi 2007. Lepas tu saya relax 3 tahun, tak menyanyi, tak involve 3 tahun. Dan saya keluarkan single pertama saya 2010 Seluruh Mahabbah. Itu pun sebagai kunci untuk meneruskan jalan saya lah. Bila saya dah tahu muzik ni penting untuk saya, rupanya saya perlu muzik. Jadi saya jadikan Seluruh Mahabbah tu sebagai pintu baru untuk saya aktif balik dalam muzik tu je. Mendapat perkenan ataupun restu Rafiz masa tu? Ataupun anggapan dia main keluar ni nak buat solo ke apa ni? Tak ada. Dia orang, saya tak tahulah tanggapan ni, tapi yang paling saya yang paling penting, saya keluar dalam keadaan yang diberi izin dan bukan yang macam tergantung. Dan waktu tu pun Rough Edge pun saya rasa waktu tu dah orang dah kenal. Alhamdulillah kita dah dalam industri 5 tahun yang padat. Dan kita tengah mencari jalan sendirilah. Waktu tu saya keluar, saya bagi alasan saya ataupun sebab saya keluar memang waktu tu untuk saya meneruskan bidang saya dalam benda lain lah, pekerjaan lah. Yang cerita bab mencari diri itu tak adalah saya cerita pun. Tapi itulah sebenarnya yang paling utama untuk saya.
Tapi okay, 2010 abang come out dengan Serumah Bah, and then 2018 seperti mereka regroup balik. Okay. Betul bang, regroup balik. You guys regroup balik. Adakah itu abang Amir sengaja plan shot untuk regroup balik lah, aku nak nyanyi balik kot. Lepas tu abang tiba sekarang ni solo. So berminat bertanya ni. Okay. Macam ni 2007 sampai 2010 tu saya rehat lah kira. 2010 sebenarnya saya menerbitkan album Al-Maulid. Okay. Ramai orang tak tahu kewujudan Al-Maulid ni pun. Ramai peminat Rough Edge yang apa tu, ramai tak tahu. Tapi sebenarnya kami dah ada album. Waktu tu ada Al-Maulid. Lah, ada Azan, ada Put daripada Innuendo. Ni project group lah, ada Zaf dan saya, 5 orang kami buat. Saya produce semua lagu dan saya jemput kawan-kawan yang sewaktu itu ingin bersama. Waktu itu lah kita ada satu kelas pengajian di bawah Habib Ali, dan saya jadikan tu sebagai satu kita panggil pintu untuk kami terus bermuzik lah. Jadi kita berjalan dalam kumpulan Al-Maulid. So sampai 2017 saya minta izin kawan-kawan. Saya cakap dekat Azan, aku rasa kita nak jumpa balik kawan-kawan yang lain. Kita duduk lah, kita discuss, mana tahu kita boleh buat semula nyanyi balik. Tapi tak adalah fikir nak jadikan grup untuk saya. Untuk saya waktu tu sekadar silaturahim, sekadar nak jumpa semula. Sebab mungkin dah time lah kita jumpa balik lah kawan-kawan kita kan. Panggil balik Cat, panggil balik Izin, panggil balik Mood. Tu je niat dia. Bukan jumpa untuk come out dengan single baru ke apa? Tak ada. Tapi memang jumpa sebab nak nyanyi lah. Bukan saja jumpa. Memang saya kata jom kita nyanyi balik. Saya cakap waktu tu Ramadan. Ingat kami jumpa Ramadan, kumpul semua free. Jumpa balik, jom kita nyanyi balik. Nyanyi balik tu nyanyi on stage ke atau nyanyi jamming ke macam mana? Nyanyi balik tu nyanyi bermuzik, berkarya. Tapi atas nama Rough Edge. Sebab waktu tu Rough Edge memang tak ada apa pun time tu. Time 2018 tu tak aktif dah pun. Dah bercuti lama kan, lebih kurang 11 tahun. So waktu tu saya gerakkan hati saya. Saya rasa macam mesti ada lagi ni. Saya lah, lintasan hati saya kata Rough Edge ni banyak benda lagi boleh buat ni. Kan? Dari segi muzik pun saya rasa tak keluar banyak lagi ni. Kan? Apa kata kita jadi sebab lah. Nak cari sebab untuk sambung silaturahim balik. Dengan Hussein pun ada, dah aktif jadi movie director lah semua kan. So bila kita kumpul semua dah ada profil masing-masing. Semua, alhamdulillah. Jadi waktu tu memang saya hanya jadi sebab je untuk kumpulkan semula. Tapi bila dah berkumpul, kami pun bercadang nak buat single. Waktu tu saya dijemput ke Oman. 2017 hingga 4 tahun lah. Waktu dah jadi semua tu, saya ada urusan yang lebih penting daripada urusan tu. Jadi saya bagi tahu yang saya terpaksa undur diri lah. Tapi waktu tu saya undur diri dalam niat saya waktu aku ni mungkin jadi sebab untuk kumpulkan kan, sebab saya yakin yang Rough Edge ni masih ada sesuatu yang so of course dia mesti happy sebab abang yang mengumpulkan benda ni, and then come out dengan seperti mereka. Seperti mereka lagu Azan, dan memang lagu tu dia dah lama tulis. Jadi sebab lah saya tak ada pun dalam recording tu. Saya tak ada dalam recording tu. Dia orang record pun sebab tu saya di Oman. Saya balik sekejap 2018 untuk sebuah reunion. Yang itu konsert lah. Saya pun saya masuk macam penampilan istimewa je. Sebab half of the concert saya masuk, alhamdulillah. Saya perform. Setahun tu ada 3 konsert. Selepas 3 konsert bersama Rough Edge tahun 2018, saya terpaksa minta izin untuk tu kata situasi tu. Saya kena balik semula ke Oman. Sebab ada urusan yang lebih penting di sana untuk saya dan keluarga saya di sana. Rough Edge dah mula, dah jalan, dah mula dikenali. Alhamdulillah dah start permintaan dah. Tapi masa abang
regroup balik benda tu, kumpulkan diorang. Tiba-tiba abang macam dah lah balik Oman ada urusan benda tu. So dari segi komitmen tu tak ni kan lah, Diorang tak ada, diorang persepsi diorang tak ada macam Mei ni panggil kita orang regroup, tiba kau tak ada pula je. Mungkin ada 2-3, saya tak tahulah. Tapi saya selalu macam ni lah, nak buat macam mana kan, dia panggil situasi, bukan sebab bukan. Maksudnya mereka tak menyalahkan Abang Mei lah. Saya rasa tak menyalahkan sebab waktu tu Rafish ni dah sibuk tau. So Masya Allah, dia pun dah ada macam-macam tengah nak datang ni. Alhamdulillah. So saya cuma situasi saya yang buat bagi saya tak dapat berjalan bersama lagi. Tak ada apalah, sebenarnya tak ada apa. Dan Rafish pun sekarang Alhamdulillah memang sangat aktif semula dan berjalan terus lah sekarang. Atas nama Rafish mungkin Abang Mei tak terlibat dengan aktiviti, tapi as a family masih lagi Abang Mei. Ya, insyaAllah. Masih lagi kontak. Masya Allah, itu kawan. Saya anggap benda yang paling penting bukan Rafish pun, silaturahim dan persahabatan. Betul. Nama group, nama company ni boleh bubar anytime. Tapi jangan kita bubarkan silaturahim dan persahabatan. Jangan ada kebencian. Kita memang ada ujian, tapi itulah, itu terpulang pada hati kita lah. Betul. Hati yang rasa rosak ni perlu dibaiki lah. Ujian sangkaan-sangkaan memang banyak. Daripada kita sendiri tau, bukan pada orang. Betul. Kadang-kadang kita yang sangka macam tu, rupanya dia orang okey je. Kan? That's why kita jaga dulu hati kita. Kalau ada rasa apa-apa tu normal. Memang kita ada hati yang perlu dibaiki kan. Tapi insya-Allah saya yakin dengan kawan-kawan saya dalam Rafish ni, walaupun kami tak jumpa 30 tahun pun, kalau saat lagi jumpa macam tu juga sama. Tempoh. So itu dia. Selalu bermain di minda peminat yang melihat Abang Mei keluar masuk Rafish ni semua kan. So itu semua sangkaan. So hari ni Abang Mei dah perjelaskan. So insyaAllah kita doakan yang terbaik lah untuk kedua-duanya lah, Abang Mei dan juga Abang Rafish. So Abang Mei dah explain, so everything is done. Okay, so kita nak sambung sebentar saja lagi, kita nak break kejap. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, bersama saya lagi Cik Naf dalam podcast Kongsi Terang. Okay guys, so terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Cik Naf and all the team dalam podcast Kongsi Terang. Yes, yang baru saja menyinggah ke podcast ini and of course ke channel ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Sufi House, like, share and comment and tekan bell notification untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada kami. Dan masih lagi bersama dengan kita sekarang ni Abang Amir. Alright, so kita dah cerita panjang tadi dengan Abang Amir, perjalanan kisah karier beliau personal dan juga dalam Rafish. Okay, so bang, sekarang ni dah ada image baru ada image baru, the first single Serumah Abah and Cintamu rasanya second single. Collaborate dengan Rahim Intim dan sahabat saya Syed Yassin dari Brunei Darussalam. Under Intim Records. Bukan, under Blackstone Production. Distribution digitalnya bawah Intim Digital. Abang selesa dengan image sekarang, pembawakan sekarang? Ya, alhamdulillah. Image pun kalau dari segi kalau dari segi image persembahan macam tu, saya rasa lebih tenang lah. Lebih tenang, selesa. Lebih relax lah. So akan meneruskan pembawakan ini, pewatakan ini? Untuk sekarang ni, sebab saya pun tak tahu bila lagi kita nak dapat peluang berkarya ataupun bila lagi kita nak yalah, buat kerja kita kan. Untuk sekarang ni, inilah dia. Saya lebih kepada sekarang ni lebih kepada meneruskan apa yang selesa dan sesuai dan keutamaan waktu dan inilah urusan hidup, apa keutamaan sekarang ni. Sebab kalau boleh saya katakan yang bidang seni ni adalah bidang yang saya suka
Tapi tidaklah saya meletakkan harapan untuk menjadi dia sebuah bidang yang paling utama. Tapi bidang yang paling penting dalam hidup saya untuk saya meneruskan hidup saya. Sebab seni ni satu kurniaan lah, ataupun ilmu, ataupun elemen yang sangat penting dalam hidup saya. Saya perlukan muzik, saya perlukan nyanyian, saya perlukan lagu, saya perlu hidup untuk berkarya, untuk saya memahami diri saya dan hidup menyebarkan benda tu dalam bentuk inilah, medium ini. Dan saya lebih suka, saya pun tak tahu kalau sekarang saya buat lagu saya ataupun idea saya ke arah ini sekarang ni. Dia dah tak jadi dah macam dulu. Sebab dia macam lebih real lah sekarang ni. Perbezaan ketara yang abang boleh rasa, abang boleh nampak dulu ialah perform group, and mungkin dari segi bekerja pun group. Sekarang ni dah bergerak solo. And Cintamu, I think this is a special project, bertiga. So is it upcoming project? Adakah abang punya selesa untuk solo atau akan ada collaboration dengan individu lain? Okay, yang saya dan ni ramai orang tanya dia, dah jadi solo. Sebenarnya kan, ni saya lah, saya punya pendapat lah. Kita ni hanya solo bila kita meninggal nanti je. Kita tak akan solo pun. Sekarang pun saya tak pernah solo. Saya sentiasa ada, nampak memang saya solo lah. Tapi di mana saya ada, memang saya berjemaah lah. Cuma dari segi nama, branding sekarang ni Amir bin Yusof. Tapi featuring Abdul Rahim, Intim dan Syed Yassin. Contohnya lagu Cintamu yang terbaru ni. Saya memang lebih selesa berjemaah, berkumpulan. Sebab saya suka sound group ni. Nyanyian berkumpulan ni lebih saya sukalah. Dalam penerbitan salah ada backing vocal, ada musician lagi kan. Cuma sekarang ni saya bawa nama saya seorang lah, Amir bin Yusof, bersama tim teman-teman yang lain lah, insyaAllah. So okay bang, since abang dah terlibat, mungkin dah berdekad lah dalam industri muzik ni, dan macam-macam pengalaman yang abang dah lalui, ada pernah terniat tak bang, terfikir untuk orang kata apa, melahirkan orang-orang baru, ataupun nak ada satu mungkin Amir Records, so nak melahirkan bakat baru ke apa benda ke, ada tak bang? Ini yang sebenarnya, inilah yang sedang saya buat sekarang. Dan inilah sebenarnya cita-cita juga. Dan sedang diusahakan dan sedang berlaku lah. Dan memang insyaAllah banyak lagu-lagu saya yang saya akan terbit selepas ini memang lebih kepada, saya lebih kepada nak menulis dan nak terbit lah. Adalah maksudnya. Tapi tak adalah macam Amir Records tu, saya mungkin dah ubah dah. Dulu ada fikir, tapi fikir balik macam ni, yes, itu memang kita nak lah kan. Tapi kalau bukan macam tu pun, kalau kita di bawah label orang lain pun, tetapi mapping ataupun hala tuju tu sealiran, kenapa kita tidak menumpang dalam label ataupun akademi orang pun kan. Kadang-kadang kita ni kena tanpa wujudkan give and take lah. Dia macam ada orang, dia bakat dia kat situ, tapi dia tak berbakat nak menjadi jenama tu. Dia lebih baik compliment pada usaha orang yang membuat jenama tu kan. Jadi saya sekarang ni terbuka. Macam saya sekarang ni di bawah satu label nama Blackstone Productions, di bawah sahabat saya Zahar Aziz. Saya sebagai artis pertama, dan saya sebagai penulis lagu dan lirik, dan saya juga sebagai A&R. Saya bolot semualah. Tapi saya di bawah kapal sahabat saya Blackstone Production. Alhamdulillah, untuk sekarang ni inilah dia. Dan kami memang mencari bakat-bakat baru, bukan saja untuk diketengahkan, untuk kami belajar daripada bakat-bakat baru yang sebenarnya sangat berbakat. Orang muda sekarang ni Masya Allah, kadang-kadang kita dengar balik lagu-lagu budak-budak muda ni, kita pun macam wow, Masya Allah. Sebab sekarang ni teknologi dah lain. Dan reference pun dah makin banyak, senang dapat dan semakin canggih lah. Kalau kita bekerjasama dengan orang muda, anak-anak muda yang tengah berbakat ni, lagi baik lah. Pandangan abang tentang lahirnya sekarang ni grup-grup vokal yang baru, yang kononnya nak lari daripada image nasyid ni. So bagi abang okey ke benda tu? Support ke, ataupun you rasa
nasyid je lah ataupun tu macam mana? Okey. Ini sebenarnya sangat apa panggil apa? Saya pun tak pandai jawab yang ni, tapi saya boleh share lah. Saya ni sebenarnya waktu saya masuk dalam kumpulan Rough Edge yang mungkin image dia R&B hip hop number 38, 69 basketball. Saya tak main basketball kan. Tapi sebab macam tu lah image orang assume itulah hip hop. Hip hop topi kena sengit. Pakai baju ni pakai rantai. Itu kalau kita ambil daripada budaya lain, contohnya orang Melayu tak adalah sampai nak kena pakai rantai macam tu, cakap macam tu. Perempuan kena pakai seksi macam tu, dijadikan bahan macam nafsu lah kan. Sebenarnya muzik dia tetap muzik. Seni tetap seni. Kau pakai lebay ke, kau pakai serban ke, apa yang kita bawa. Tapi yes, tak boleh dinafikan image orang-orang agamawan, image orang-orang soleh berserban, pakai kopiah apa semua tu, image Islam. Okay, syiar. Kopiah tu syiar. Pakaian sopan, jubah, shawl apa semua tu syiar yang perlu kita bawa. Tapi kalau tak boleh carry, pelan-pelan lah. Janganlah tiba-tiba gerbak dah bagi serban. Tapi di luar video ataupun di luar acara kita tak macam tu. Lebih baik kita sederhana lah. Tapi soalan tadi image ni lah nasyid, tapi sebenarnya nak hip hop kan, tak ada masalah sebenarnya, kecuali dia tahu dia hip hop untuk apa lah. Hip hop lah sampai ke pagi. Hip hop lah sampai ke pagi pun. Kalau dia tahu dia hip hop tu, apa yang dia dapat dari segi kerohanian, akhlak yang dia bawa tu perlu dibimbing lah. Sebab kadang-kadang kita ni reference kita tu, kita ingat kita kena jadi pakai macam ni, nyanyi macam tu, kena menari macam tu dengan macam tu punya lifestyle. Kita orang Melayu, orang Islam, kita bakat kita memang international dah. Bukan nak suruh kita nyanyi lagu Dondang Sayang je kan. Tapi message-nya, image, perwatakan kita, adab kita, lifestyle kita bukan yang ditunjukkan oleh barat ataupun orang yang maaf cakap yang menjadikan hiburan ni sebagai kehidupan lah, lifestyle dia orang apa term tu, hedonism kan. Kita bukan yang ambil agama hiburan tu sebagai kita punya benda besar dalam hidup kita. Jadi gunakan hiburan ni untuk nyanyilah acapella ke, lagu apa pun lah, nak cover lagu Korea ke, lagu R&B mana pun, tapi kita tahu apa sebenarnya niat kita, yang kita bawa ni nak sampai ke mana. Tu je lah. Okay, right bang, pandangan abang lah, perlu tak ada banyak group vokal kat Malaysia ni? Okay, group vokal ni sebab yang sekarang ni kita nampak yelah, tak macam zaman you all dulu. So yang sekarang ni abang rasa perlu tak ada banyakkan lagi group vokal ni? Okay, pertama sekali kita kena tahu kenapa kita nak menyanyi lah. Ada orang memang Allah dah bagi dia suara bakat yang bagus, cuma dia tak dapat tempat, ataupun dia tak bertemu lagi kawan-kawan yang akan bagi dia jalan. Ada setengah orang dia jadi penyanyi sebab kawan ajak, kawan tu suara tak sedap. Banyak kisah tau. Kawan ajak jamming, sekali yang kawan ajak jamming tu suara tak best pun, dia yang best lah, kali dia dapat. Ni kisah benar, banyak dia. So saya tak, that's why cakap ada banyak kumpulan pun, kalau tak tahu nak buat apa, nak buat kumpulan buat apa kan. So kena tahu lah daripada awal. Sebab tu kita yang mana yang mungkin lah ada pengalaman sikit, yang dah melalui jalan-jalan berliku, jalan-jalan yang penuh harapan ni. Sebab ada setengah dia nak perform tu, dia tak tahu sebab apa. Tak tahu lah. Mungkin ada orang dia dah bakat, dia ditolak ke depan tapi dia tak tahu matlamat. Okay, mungkin dia kena belajar dulu, jalan dulu. Tapi kalau lah ada guru pembimbing, rakan pembimbing ataupun abang long yang dah terror, pakcik-pakcik yang dah terror ni, dengan ikhlasnya bagi betul-betul guide. Okay, kalau kau buat ni, ini sibuk dia, kau akan sibuk macam ni, hidup kau macam ni. Dulu saya ada orang tanya, nyanyi Lucy makan ke?
Saya pun tak tahu sebab kita mana lalu lagi kan cari makan tu macam mana pula kan. Waktu tu tak ada family lagi. Tak tahu lagi macam mana. Jawapan tu tak ada kat kita. Melainkan kita betul-betul dibimbing dan kita jalan sekali dengan bimbingan. So cita-cita saya ataupun niat saya, I mean, mungkin bukan melalui saya, mungkin melalui orang-orang yang lebih bersedia menjadi pembimbing ni, untuk jadikan bukan saja kita berhibur, bukan saja kita nak mencari bakat, tetapi ada orang-orang baik yang dalam scene ni, tolonglah bagi tahu pada anak-anak muda macam saya lah. Saya ada anak sekarang ni, anak saya alhamdulillah dia memang minat lah muzik, suka menyanyi, alhamdulillah boleh menyanyi. Saya nampak betul lah, takkan saya nak halang kan. Tapi kalaulah dia memilih jalan untuk menjadi penyanyi, saya rasa insya-Allah saya boleh bimbing dia ke arah yang macam mana lah. Tapi selebihnya Allah lah. Ini semua Allah dan pilihan anak kita sendirilah, anak-anak muda sendiri lah, nak pergi sampai bila kan. Bukan menyanyi bukan sebab nak jadi artis, sebab kita nak zahirkan, nak luahkan bakat kita dan karya-karya yang mungkin kalau kita hasilkan akan menyentuh hati dan membawa ke arah kebaikan, insya-Allah. So abang setujulah perlu ada banyak grup. Mestilah, tapi kena mestilah. Maksud dia kalau kita boleh tengok kadang-kadang saya pun terkejut bila saya tengok YouTube penyanyi sekarang ni, dia punya views, dia punya subscribers semua tu sampai million. Maksudnya memang orang memang sukalah menyanyi ni, memang nak jadi penyanyi. Dan terbuktilah kalau di TV station ataupun di ruang-ruang dalam media sosial mencari bakat ni, dan ramai budak-budak muda sekarang ni berbakat, buat video sendiri, lagu sendiri. Saya percaya ini bidang yang besar dan bakat-bakat pun mesti ramai. So kena adalah kumpulan-kumpulan yang berkualiti ni lahir. So pandangan jujur abang as orang yang berpengalaman dalam grup vokal ni, sebila lahirnya bakat-bakat grup vokal yang baru ni, pandangan jujur abang dari segi mungkin dari segi lirik atau lagu diorang similar tak dengan Raffesh ke atau V? I mean dari segi kualitinya, penyampaian sama ataupun perlu ada penambahbaikan ke orang-orang baru ni? Jujur pada pendapat saya, sekarang ni lebih kualiti dari segi sound, vokal pun. Ya, saya tak tahulah kot, saya selalu terdapat, saya tertengok yang bakat-bakat yang real kan, anak-anak muda yang real. Saya tu masya-Allah, bagus, lagu bagus, arrangement bagus. Mestilah ada dalam setiap zaman ni, ada yang ke laut kan. So ada yang ke laut, ada yang bagus. Dan saya nampak dengan keadaan sekarang ni dibanding dengan dulu, saya rasa sekarang bagus lagi. Saya lah. Sebab tu saya lebih semangat macam sekarang ni. Kalau saya insya-Allah lah, kalau saya ditemukan dengan bakat-bakat yang bagus ni, saya rasa kerja lagi mudah kot. So dia orang dah reference dah banyak. Dah dengar lagu banyak yang sedap-sedap dah. Dan of course reference diorang ni group ni lah kot. Raffesh dengan VE lah kot reference lah. Okay, saya waktu saya masuk Raffesh, saya dengar betul-betul R&B lah. Kumpulan yang saya dengar Drew Hill, Dagadage, saya dengar lagu-lagu Babyface. Maksudnya tu memang komposer ataupun Brian McKnight, memang sampai sekarang dia orang masih relevan. Dan dia orang ni, orang-orang ni lah, komposer ni semua masih relevan dan masih menghasilkan karya yang bagus. Macam kita kat Malaysia pun saya rasa masya-Allah, kita kena tengok juga bakat tempatan. Contohnya Datuk M. Nasir kan. Kajilah karya-karya Datuk M. Nasir, sebab dia antara ikon seni jugalah. Lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kadang-kadang kita cuma nak dapat bahasa dia, macam roh seni dia lah. Bukanlah nak tiru sebiji, tapi maksud dia nampak dia orang masih ada dalam scene. Belajarlah. Mungkin Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tak dapat lah kita jumpa berdepan, tapi
dengan orang-orang seni yang masih ada. Macam saya sebut tadi, masih ada lagi komposer yang ternama ni, masih ada lagi, masih panjang umur. Pergilah menuntut ilmu, pergilah ambil ilmu sikit lah kan, izin, restu, doa macam tu lah kan, sebab dia orang ni guru juga. Jadi boleh lah pergi jumpa, tanya, ambil nasihat. Macam saya ni belum lagi lah sampai ke level tu. Saya dah lebih sampai. Saya tak adalah saya kata saya nak ke situ, tapi kalau ada orang yang mungkin bertanya pada saya jalan, insyaAllah saya boleh cerita lah, saya boleh share lah. Tapi tetap jalan tu terpulang lah pada orang yang nak berjalan tu. Tapi saya nampak sekarang ni perlu banyak bakat-bakat anak-anak muda yang berbakat ni berjemaah lah. Kena ada scene, kena buat satu scene. Yang nak menyanyi ni kena ada satu scene yang sihat. InsyaAllah mungkin universiti, mungkin saya nampak macam banyak dah sekarang ni universiti yang acknowledge student-student dia dalam bakat seni. Contoh dia macam USIM, macam itulah universiti yang dah memang ada platform untuk melahirkan bakat-bakat seni ni. Buatlah gig dekat universiti. Dan guide lah dari segi sound system, dari segi semualah, dari segi buat event tu lah, dari segi muziknya, background dia, macam itulah. Tadi abang ada sebut tadi abang ada tengok ramai bakat-bakat baru, group vokal yang baru. So antara yang abang tahulah group vokal yang baru ni, abang rasa wow bagus ni. Siapa antaranya group? Saya memang selalu tengok ada satu group nama dia Marhain. Marhain. Marhain, dan itulah Major 9. Sebab saya sekarang ni, kalau tanya saya terus terang, saya memang suka ambil tahu tentang group yang vocal group yang bawa mesej kebaikan. Macam contoh, kalau kumpulan nasyid, saya bukan daripada alam kumpulan nasyid. Saya cuma berkawan. Contohnya kumpulan Intim, saya tak pernah dengar lagu Intim pun, tapi saya boleh baik dengan kumpulan Intim, dah jadi macam family pun. Bila saya dah berkawan dengan kumpulan Intim, saya suka peribadi dia. Saya suka dan saya idolakan kumpulan Intim ni dari segi sistem hidup yang diorang jalani ni. Diorang kumpulan yang educated. Sekarang dah ada perniagaan yang berkongsi dengan sahabat-sahabat. Diorang jadi satu platform yang menawarkan kepada bakat-bakat baru untuk diorang ada studio. Diorang ada semua facilities kan. Jadi diorang tolong, diorang organize majlis. Macam saya banyak berterima kasih kepada Intim juga, sebab kumpulan Intim lah, Intim yang acknowledge album Al-Maulid. Kan. Betul. Jadi kami ni banyak dengan Intim, tapi saya tak dengar lagu Intim. Sampailah bila saya dah berkawan dengan Intim, saya mulalah dengar lagu-lagu Intim. Bila saya dengar, Masya Allah, lagu-lagu dia bagus, message dia bagus. Saya dengar balik lagu-lagu dia yang lama, Masya Allah. Mungkin kita tak sama dari segi melodinya, tapi sebenarnya niat dah sama, message dah sama. Melodi pun very subjektif kan. Lagu kita ni lebih ke arah mungkin melodi kita lah kan. Jadi itulah dia. Teruskan. Kita anak muda yang sekarang ni dengan bakat yang besar, macam tadi saya sebut tadi, Marhain, Major 9 semua ni, Masya Allah. Saya rasa dia orang dah level yang boleh diketengahkan. Tapi lebih baik kalau grup-grup yang macam ni pendapat saya je lah, terpulang. Tapi kalau tanya saya, selagi belum ada scene yang macam Marhain atau Major 9 ni, grup-grup yang macam ni, sound dia macam tu, harmony macam tu, melody macam tu, style macam tu, tak jadi. Dia kena ada dalam, mungkin ada lagi 5 ke 10 ke. Dan maaf cakap, tak payah nak harap dengan mainstream punya scene ni. Tak payah nak harap nak masuk TV ke apa. Buat je event, buat je gig. Buat collaboration, buat platform sendiri. Macam kita ni maaf cakap, kita ni rasa kalau masuk TV untuk event yang besar macam tu, tak kisahlah event apalah kan, yang TV station yang besar ni panggil,
Itu kadang-kadang ya dia membantu, tapi setakat mana je. Okay. Sebab itu lebih kepada mainstream ni, dia ada dia punya hala tuju lah, rating apa semua. Dia juga boleh mengangkat orang yang tak ada rating pun. Tapi anggaplah tu elemen bantuan subsidi je. Okay. Jangan harap subsidi. Buat dulu grup ni nyanyi, bagi ada gig sendiri, bagi ada scene sendiri. Konsert tak perlu besar pun. Okay. Kan? Buat je, janji ada. Macam sekarang ni itulah inisiatif kita daripada Blackstone. Kita nak ada platform dulu. Kalau bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri, untuk kawan kita, untuk anak-anak kita, untuk geng kita dulu lah. Jam lah dulu. Tak usah duk fikir 60 million views tu. Kan? Kita tak habis lah kita nyanyi sebab nak pandangan orang. Nak apa? Nak views, nak rating. Nak views, nak like semua tu. Ya, benda tu bagi semangat. Tapi kalau itulah matlamatnya, masuklah balik kita dalam sistem yang tu lah. Sebab populariti. Jadi rugi lah. Kan? Itu pendapat saya lah kan. Right. So special, saya rasa ini adalah special edisi kot, special episode dengan Abang Amir ni. Panjang kita borak ni. So kena tambah satu lagi segmen ni. So kita ada 4 segmen. Tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Guys, jangan lupa kembali selepas ini. Take a break. Minum. Okay, kembali lagi bersama dengan Cik Nap dalam podcast Kongsi Terang. So guys, thank you so much kerana setia bersama dengan Cik Nap dalam podcast Kongsi Terang. Yang baru saja menonton dan juga mendengar, jangan lupa subscribe channel kami Sufi House di YouTube. Comment, like and share, dan tekan bell notification untuk menerima video-video terbaru daripada kami. Dan insyaAllah konten yang kami provide ni insyaAllah positif dan bermanfaat insyaAllah. Okay, so masih lagi kita bersama dengan tetamu istimewa kita, seorang figura yang pernah menjadi kegilaan para wanita satu zaman dahulu. Abang Amir Yusof. Ya bang. Okay bang, kita dah banyak borak tadi bang. Okay, banyak benda yang kita dah abang dah kongsikan tadi. So mungkin ini untuk slot yang terakhir lah bang. Mungkin sedikit lah abang punya tapi sebelum tu, berkenaan dengan single terbaru abang, Cintamu, sekarang ni berada di mana? Okay, single Cintamu boleh didengar di semua platform digital lah. Saya edar di bawah Intim Digital. Boleh dengar di Spotify, YouTube semualah. Cintamu, lagu daripada saya tampilkan 2 sahabat saya, Abdul Rahim daripada Intim dan Syed Yassin daripada Brunei Darussalam. Siapa pencetus untuk memulakan projek tu? Alhamdulillah daripada saya dan sahabat saya lah, Blackstone Production, Zahar Aziz selaku penerbit. Dia penerbit lagu ni dan dia adalah arranger, penyusun muzik. Sebenarnya lagu ni lagu yang lama saya simpan, yang saya dah try buat pun dengan beberapa orang, tapi tak jadi sebab arrangement lah, muzik lah. Tapi bila saya jumpa Zahar memang taste dia sama. Okay, taste muzik sama, sound dia memang dia faham saya nak apa, jadi mudahlah kerja tu. Dan dipermudahkan lagi dengan bila sahabat saya Abdul Rahim Intim dan Yassin pun setuju untuk kolaborasi dalam projek ni. Dia lebih kepada projek sahabat lah. Projek sahabat lah. Target utama kita nak mempereratkan silaturahim kita dalam scene. Itu je. Ya. Bila kita dah start tu, insyaAllah kita tengok barakah yang lain lah, insyaAllah. Okay bang, tiga vocal group pilihan abang di Malaysia. Di Malaysia sekarang ke yang pernah ada ke apa? Yang pernah ada ke yang sekarang ke? Mix lah, campur lah. Okay, kumpulan vokal lah. Pertama sekali Innuendo. Kedua tak boleh lah, grup sendiri tak boleh lah kan. Rafiq Syah tak boleh lah kan. Tak boleh? Tak boleh, boleh lah. Boleh. Ya, kalau boleh Rafiq Syah. Okay. Ketiga VE lah. Okay. Rafiq Innuendo, Rafiq HBE. Sebab
itulah dia. Family kan. Family. Terlahirnya dua ini daripada Innuendo juga. Dia buat dulu under Promise Clan. Yang kita start buat Promise Clan yang dicetuskan oleh Innuendo lah. Sebab kami memang inspirasi kita sama, R&B, soul. Semua kita minat penyanyi yang sama, grup yang sama, kita menyanyi pun kena jamming lagu-lagu yang sama. So itu ada. Itu tiga pilihan of all time Ya, insyaAllah. Okay. So 3 grup nasyid yang abang rasa memiliki yang memiliki vocal group yang baik. Okay, pertama sekali nasyid. Saya suka Rabbani lah. Rabbani zaman Ustaz Arwasi. Asri, Masya Allah, daripada kecil, bukan daripada muda lah maksudnya. Bila kita dengar Rabbani ni, dia ada dia ada something kan. Maksudnya dengar Rabbani ni sing daripada Rafiz lah. Maksudnya lagu Rabbani memang mainstream kan. Mainstream. Lepas tu second, okay, saya tak boleh tidak lah. Sebenarnya saya suka Intim. Suara, gabungan suara tu balance lah bagi saya. Okay. Ketiga, saya ni memilih sikit kan, tapi Rabbani tu memang daripada dulu. Intim ni bias sikit sebab dah ada gang kan. Saya dengar. Ketiga ni kumpulan ke? Kumpulan. Sebab dah nak dengar kumpulan kan. Macam tadi Marhain apa tu, saya tak masukkan dalam kategori nasyid pun. Okay. Kalau boleh yang ketiga tu saya suka, apa nama grup tu Allahu Akbar. Hijaz, Nausihat, lagi? Saujana, Fitrah Al-Maulid mana boleh apa bang? Okey lah, Ustaz Nazri lah, Raihan lah. Waktu zaman Ustaz Nazri lah. Raihan. Afad semua yang sekarang ni sedap, tapi kita tak boleh tidak lah. Okay. Raihan ni Ustaz Nazri saja ke atau Ustaz Nazri yang bersama Raihan? Sewaktu Ustaz Nazri lah. Yang penyanyi lain macam penyanyi-penyanyi yang ada menggantikan Ustaz Nazri ni, Masya Allah, Tabarakallah, bagus. Tapi ni kita cerita yang ada dalam jiwa lah kan. Kalau Raihan kita dengar yang time Ustaz Nazri tu, dia macam best lah kan. Sampai lah benda tu. Sampai Intim ni sebab bias lah, sebab gang kan. Tapi bukan saya nak sebab kombinasi tu. Hisham, suara dia Masya Allah, dengar Hisham suara kan. Dia punya gemersik tu suara. Hazamin Qari yang saya minat. Rahim, Masya Allah, itu tak boleh buat apa lah. Rahim Shah, suara dia tinggi. Kalau dari segi nak susun vocal arrangement tu, Intim ni macam cukup semua. Lah macam Rafiz juga. Ya. Kalau maksud dia tu lah, kat mana tahu nanti dia orang bagi saya produce. InsyaAllah akan sampai kepada tu. Pitching dalam ni. Kita buat pitching dalam ni. Mengisik dalam ni. Okey tu. Okey bang, sebelum last, mungkin sepanjang pengalaman abang dalam industri ni, siapa yang abang rasa yang mungkin teringin untuk berkolaborasi next? Dalam Malaysia ni siapa yang ingin saya berkolaborasi? Saya tak adalah menyimpan teringin ke harapan. Teringin sikit-sikit tu ada. Macam contohnya baru ni saya ada cakap lah, kata saya teringin kan nak tulis lagu untuk Rabbani kan. Walaupun kita tak adalah rasa bagus, tapi sebab saya tahu Rabbani ni dia ada vibe tu. Dalam berdakwah tu, barisan dia ada, dia punya set tu macam best lah. Saya pernah lah kata saya teringin nak produce satu lagu ataupun tulis satu lagu untuk Rabbani. Apa lagi dengan kumpulan-kumpulan yang baru ni, yang macam sekarang saya sebut, bakat-bakat yang tengah naik ni, dalam scene yang fresh lagi ni. Saya nampak kesungguhan anak-anak muda yang bawa mesej yang bagus. Contohnya kumpulan Marhain, Major 9 semua ni, dalam dakwah bersih. I mean, saya tahu kita boleh rasa lah dia orang nak berdakwah tu, nak sampaikan mesej yang baik dan susunan vokal, style lagu, style nyanyi yang bagus. Dan saya rasa dia orang pun memang influence tu daripada R&B juga tu kan. Jadi bila kita dengar Mahizin kan, Mahizin tu bagi saya R&B lah tu. Pop, R&B pop.
cara production dan cara nyanyian pun itulah mungkin saya dah sebut tu, anak-anak muda Marhain, Major 9, kalau old school sikit Rabani, dan sahabat saya lah Intim, insyaAllah. Okay bang, so sebelum kita nak mengakhiri kita punya podcast Kongsi Terang ni, sedikit apa punya harapan kepada peminat, mungkin peminat Amir Yusof ataupun peminat Rafesh Family ataupun peminat dalam industri muzik ni, harapan abang ataupun pesanan ke apa? Okay, saya tak tahulah saya ada peminat ke, walaupun mungkin ada orang kata ada peminat. Saya daripada awal lagi, saya kalau boleh saya nak elakkan lah. Kadang-kadang saya terus terang, saya ni kurang selesa sikit bila apa panggil peminat. Saya peminat ni bagi saya macam, alamak, peminat ni dia boleh tak minat nanti. Okay. Dia hari ni dia minat, nanti dia kurang minat, nanti dia tak minat pun. Sebab kita ni, siapalah kita untuk diminati kan. Sebab kita faham lah, kita kalau kita rasa kita kumpul peminat ni, kita dah macam, alamak, untuk saya lah, saya rasa saya kurang selesa kalau ada peminat. Tapi saya perlukan sokongan, saya perlukan orang yang mendoakan, saya perlukan sahabat-sahabat yang mungkin boleh membantu, menyokong, memberi semangat. Untuk fasa saya yang sekarang ni, bagi saya dah masuk dalam fasa, insyaAllah fasa matang lah. Okay, perlu buat pemilihan yang matang, perlu duduk dengan orang-orang yang matang, perlu bersama untuk mematangkan lagi perjalanan ni. Saya anggap bidang muzik ni adalah satu bidang yang sangat berharga untuk kita menzahirkan perasaan hati kita lah. Okay, jadi rugilah kalau siapa saja yang berpeluang, terutama sekali kita lah yang orang Islam lah kita kata, menjadikan muzik ni sekadar benda yang biasa-biasa. Sebenarnya seni lah, keseluruhannya seni lah. Tapi kita cakap dalam skop muzik ni, nyanyian ni, perlu kita ambil peluang yang baik untuk melahirkan karya yang bagus, berkualiti dan membawa message yang kalau boleh saya cakap macam ni lah, kita orang Islam ni, kita dah memang clearly kita ada amanah. Okay? Kita dah memang amanah untuk menyampaikan benda yang boleh mengikat pendengar, mengikat hati orang kembali kepada Allah dan Rasulullah SAW. Okay. Jadi bila kita pisahkan nyanyian kita ataupun seni kita sekadar untuk ni suka-suka, jadi apa perkataan tu, Ustazah selalu sebut lara. Jadi lara lah, dan dah janganlah buat benda-benda lara lama sangat. Kita dah tahu dah lara ni last kali tak jadi apa pun, masa habis. Bakat ada tapi terbuat lama sangat dengan lara. Kita tak boleh kata orang lara, kita lah boleh check kita lara ke tak kan. Jadi try untuk jadikan muzik ataupun bakat seni ni untuk memberi manfaat balik pada kehidupan kita dan kepada sesiapa di sekeliling kita. Especially kalau macam saya lebih kepada tumpuan saya kepada keluarga lah. Kan sekarang ni kalau anak-anak, isteri kita, mak kita sendiri yang minat kita, itu dah lebih hebat. Tapi kita pun nak bagi balik orang yang minat kita ni dapat something. Sebab tu saya lebih selesa dalam keadaan sekarang. Bila lagu yang kita memang akan masuk studio, kita akan habis masa kita juga, kita akan ada course juga. Mai kita buat something yang kalau orang dengar tu, dia pun dapat something. Contohnya selawat. Contohnya selawat ataupun tak semestinya. Mungkin ada orang tu, mungkin dia tak nak, dia rasa kita nak buat dakwah-dakwah sangat, aku nak nyanyi tapi ketuhanan. Okey, bismillah, buatlah. Mungkin ada orang rasa macam sebab saya suka first time saya dengar
kumpulan kasidah ni, bila saya tak faham lagu tu Arab, tapi bila saya tengok terjemahan, saya rasa macam Masya Allah, ada orang boleh tulis lirik yang macam ni. Message dia tinggi bagi saya. Puji Allah dan puji Rasulullah ni, pujian tu tinggi. Jadi macam mana dia orang belajar benda ni? Rupanya memang ada ilmu syair, ilmu bahasa, rupanya ada pada orang-orang ulama' ni. Jadi saya rasa macam Masya Allah. Contoh dia macam Mahizin kan, dia famous juga, dia international juga. Cuba dengar lagu-lagu dia, rasa macam Masya Allah kan. Sepanjang kalau dengar full album Mahizin tu, macam bagi saya lah, saya meletakkan idola ataupun hala tuju untuk buat masa ni lebih kurang nak melahirkan karya yang macam tu lah, yang bila kita nyanyi pun kita rasa terisi, orang dengar pun mendapat manfaat. Jadi saya nak ajak ramai-ramai yang mungkin ada bakat, ada peluang, masih segar dalam scene, tengah mencari hala tuju yang macam ni, jomlah sama-sama kita meriahkan platform atau suasana scene yang memberi manfaat pada diri kita dan siapa saja yang menyokong kita. Tu dia harapan dia. Baik, InsyaAllah. Terima kasih Abang Amir untuk perkongsian bersama dengan Cik Nap dalam podcast Konsitra ni. Tapi sebelum penutup, sikit Abang Amir, cintamu sikit lah. Sikit. Sikit. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah Tuhanku, agama Islam agamaku, Nabi Muhammad Nabi juga Rasulku. Aku semua tepuk. Okey, itu dia cintamu daripada Abang Amir Yusof. Untuk mendengarkan full song lagu ni, boleh pergi ke semua platform social media ada, YouTube, Spotify, semua. Type je cintamu, nyanyian Abang Amir Yusof, Rahim Intim dan juga Syed Yassin. Okey guys, so kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton dan juga pendengar podcast Konsitra ini. Terima kasih sekali kepada Abang Amir kerana sudi bersama kita untuk perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat. InsyaAllah apa yang dikongsikan kepada Abang Amir ni, mudah-mudahan kita yang menonton dan kita yang mendengar ni mendapat orang kata apa, iktibar dan juga tauladan. InsyaAllah. Baik, sehingga berjumpa lagi di episod yang akan datang. Seperti biasa, setiap Rabu jam 9 malam di YouTube channel Sufi House. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment. And don't forget to click bell notification to get more info and new video from us. Okay, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.